Selang beberapa minit, datang pula pengawal nak merokok. Tapi bila dia datang dekat, Pakcik A halau pengawal tu pergi dengan kasar. Abang Syukur terperanjat dan tanya kenapa. Pakcik A tarik hidung Abang Syukur antara dua mata ni. Kemudian Abang Syukur nampak pengawal tu dah bertukar jadi pocong. Kata Pakcik A, itulah makhluk yang selalu menyerupai Abang Syukur untuk jadikan Abang Syukur ni tuan barunya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Dalam video kali ni saya akan sambung part terakhir cerita daripada Abang Syukur ni. Apa yang jadi dengan pendamping nenek tu? Adakah Abang Syukur sanggup terima pendamping tu? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya ada letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca salawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Lepas merokok, mereka naik lift menuju ke tingkat 4. Dalam lift, sosok putih tu ada dekat dalam. Memang sosok putih ni ikut je Abang Syukur ni. Sampai bilik nenek, sebelum duduk, Abang Syukur berkata, "Aku nak rehat. Jangan ganggu aku. Jangan ganggu nenek aku. Kalau nak ikut, kau ikut je. Tapi dengar cakap aku." Tiba-tiba, suasana berubah jadi tenang dan nyaman. Abang Syukur tertidur sampai pagi. Dia terjaga bila nurse masuk nak ambil data nenek. Lepas tu Abang Syukur terus kemas barang-barang nak balik rumah. Pok dia WhatsApp bagi tahu Abah ajak sarapan sama-sama. Abang Syukur tinggal ke hospital, pergi sarapan dengan mereka. Sampai dekat tempat sarapan, dah ada beberapa orang menunggu. Abah belum sampai lagi. Sementara tunggu Abah sampai, pok dia tanya, "Semalam yang Abah tunjuk arah pokok depan kereta tu, kenapa mereka semua tak nampak?" Abang Syukur cakap dia tak tahu macam mana nak jelaskan. Kemudian Pok Su sampai. Pok Su terus marah Abang Syukur sebab masa dia nak masuk kereta menuju ke tempat sarapan ni, Pok Su panggil Abang Syukur tadi. Tapi Abang Syukur buat tak tahu je. Tak lama lepas tu, Pok Su rasa pelik. Macam mana Abang Syukur boleh sampai dulu dari dia, padahal dia nampak Abang Syukur menuju ke dalam bangunan hospital. Mereka semua tersenyum dan terangkan kejadian yang Pok Su tak tahu. Memang Pok Su tak tahu pun sebab mereka tak pernah bercerita dekat dia sebelum ni. Giliran Pok Su jaga nenek pagi sementara tunggu Pok dia sampai. Kemudian Pok Su terus masuk pejabat. Akhirnya Abah sampai. Dia pesan pada Abang Syukur supaya jangan terikat dengan makhluk sosok putih tu, sebab sosok tu nak menumpang dan tak akan sesekali mudaratkan Abang Syukur. Sosok tu tengah cuba jadi baik untuk Abang Syukur terima dia, dan sosok tu akan sentiasa cuba untuk pujuk Abang Syukur. Macam mana cara sosok tu pujuk bergantung pada niat Abang Syukur dan tujuannya. Lepas sarapan, mereka menuju ke hospital. Abang Syukur balik ke rumah berehat. Pukul 3 petang, masa Abang Syukur tengah sedap tidur, Pok dia telefon. Dia tanya Abang Syukur dekat mana. Abang Syukur cakap lah dia ada dekat rumah. Tapi Pok dia macam tak puas hati dengan jawapan Abang Syukur tu. Pok dia terus letak telefon dan buat video call. Bila Abang Syukur jawab video call tu, Pok dia terus beristighfar, "Astaghfirullahalazim," dan matikan panggilan tersebut. Selang beberapa minit lepas tu, Pok dia WhatsApp, Abang Syukur terus bersiap dan menuju ke hospital. Sampai dekat hospital, Pok dia dah menunggu. Dia masuk je dalam kereta. Abang Syukur terus tanya, tapi Pok dia cakap dekat kedai minum nanti dia akan cerita. Sampai dekat kedai minum, Pok dia mulakan cerita. Kata Pok dia, tengah hari tu, masa dia turun nak pergi kantin, salah seorang pengawal tanya, "Kenapa Abang Syukur tak turun sama?" Pok dia cakap lah yang Abang Syukur tak ada dekat hospital. Malam nanti baru datang.
Tapi pengawal tu kata dia nampak Abang Syukur naik dengan Abah dengan yang lain-lain tadi. Maksudnya lepas sarapan pagi tadilah. Malas nak bertekak dengan pengawal tu, Pok dia tinggalkan pengawal tu dan terus pergi ke kantin nak makan tengah hari. Lepas makan tengah hari, Pok dia naik semula ke tingkat 4. Sampai je tingkat 4, dia nampak Abang Syukur masuk dalam bilik nenek. Bila Pok dia masuk bilik nenek, Abang Syukur tak ada dekat dalam. Nenek seorang je ada. Lepas tu Pok dia keluar pergi stesen nurse dan tanya nurse dekat situ, ada nampak Abang Syukur tak? Jawapan nurse tu membuatkan Pok dia rasa nak demam. Sebab nurse tu kata dia nampak Abang Syukur dengan Pok dia turun pergi makan tengah hari tadi. Tapi pengawal dekat bawah tu pula tanya kenapa Abang Syukur tak turun sama. Maknanya nurse tu je lah yang nampak tadi. Pok dia rasa pelik. Dia terus masuk bilik nenek, duduk atas kerusi malas, tengok TV sampai terlelap. Pok dia terjaga bila terdengar ada orang buka pintu dan nampak Abang Syukur keluar dari bilik. Tak tunggu lama, Pok dia terus telefon Abang Syukur sebab dia ingat Abang Syukur nak permainkan dia. Bila Abang Syukur cakap dia ada dekat rumah, Pok dia tak puas hati. Dia buat video call dan ternampak pocong dekat belakang Abang Syukur tengah tenung skrin telefon. Bila dengar cerita Pok dia tu, Abang Syukur jadi seram sebab dia nak kena jaga nenek malam nanti ni. Lepas minum, mereka balik semula ke hospital. Pok dia buat keputusan nak balik rumah. Abang Syukur terpaksa ambil alih tugas jaga nenek awal. Masa tu jam dah pukul 5 petang. Abang Syukur duduk dalam bilik sambil berbual dengan nenek. Pukul 6 petang, nurse masuk nak ambil data nenek. Bila mereka nampak Abang Syukur, salah seorang dari mereka bertanya, bila Abang Syukur datang? Sebab masa mulakan rondaan ambil data tadi, mereka tengok bilik nenek tak ada sesiapa pun. Ada nenek seorang je. Abang Syukur hanya mampu tersenyum pahit sebab dapat rasakan apa yang dia akan hadapi malam nanti. Lepas maghrib, Abang Syukur nak keluar pergi beli makanan dan bertanya pada nurse kalau mereka nak pesan apa-apa. Baru je nak melangkah pergi, Karim cakap dia nak ikut. Mereka pun terus keluar. Sampai dekat kedai makan, mereka berdua buat keputusan nak makan dekat kedai je. Masa tengah makan tu, Karim tanya sekali lagi, sosok wanita tua yang selalu dengan Abang Syukur tu belaan dia atau penghuni hospital ni? Abang Syukur tanya balik, sosok tu ke yang dia nampak masa pengawal baru tu pengsan dekat stesen tu? Karim jawab, ya. Abang Syukur jadi pelik sebab masa tu dia nampak jelmaan diri dia sendiri melintas depan stesen pengawal tu. Abang Syukur bagi tahulah si Karim, masa tu dia nampak jelmaan diri dia melintas depan stesen pengawal tu. Karim bagi cadangan, nanti mereka nak tanya pengawal tentang sosok tu. Sampai hospital, kebetulan pengawal baru yang pingsan tu ada dengan 3 lagi pengawal lain. Mereka berdua naik dulu hantar pesanan makanan, kemudian turun balik dan ajak pengawal-pengawal tu ke tempat merokok. Tapi 3 orang je lah yang ikut mereka sebab seorang mesti kena ada dekat stesen pengawal tu. Masa merokok, Abang Syukur tanya pengawal baru yang pingsan tu apa yang dia nampak sebelum pingsan. Pengawal baru tu kata dia nampak pocong melintas. Tapi pengawal seorang lagi tu kata dia nampak pontianak melintas. Pengawal seorang lagi melopong dengan cerita sebab dia tak ada masa tu. Abang Syukur dengan Karim saling berpandangan. Maknanya malam tu mereka semua nampak sosok yang berlainan. Masa tengah berbual tu, tiba-tiba walkie-talkie pengawal berbunyi. Pengawal dekat stesen suruh kawan-kawannya balik semula ke stesen. Abang Syukur dan Karim ikut pengawal-pengawal tu balik ke stesen. Sampai dekat stesen pengawal, pengawal yang panggil guna walkie-talkie tadi pelik tengok Abang Syukur sebab baru kejap tadi dia nampak Abang Syukur naik ke tingkat atas. Mereka semua saling berpandangan sama sendiri. Kemudian Abang Syukur dan Karim naik atas. Lepas tengok nenek, Abang Syukur keluar duduk depan stesen sampai tertidur. Pagi tu Pok Su kejut Abang Syukur. Dia bangun, berkemas dan bersiap-siap nak balik berehat. Mulanya Abang Syukur ingat dia nak balik berehat, tapi dia buat keputusan nak sarapan dengan Ustaz A. Abang Syukur telefon Ustaz A dan ajak sarapan sama-sama dekat tempat biasa. Tapi Ustaz A suruh Abang Syukur datang rumah dia. Lepas Ustaz A share location, Abang Syukur terus ke rumahnya. Sampai dekat rumah Ustaz A, masa sarapan, Abang Syukur cerita tentang sosok putih yang dia dan Abah nampak dan bagi tahu sosok tu mula menampakkan diri bila Pak Cik B pasang pendinding dekat bilik nenek. Kata Ustaz A, dia pun heran dengan kejadian tu dan sebenarnya nak bincang tentang perkara tersebut dengan Abang Syukur, tapi belum tiba waktu yang sesuai. Kata Ustaz A lagi, sosok putih yang Abang Syukur nampak tu adalah sosok belaan yang telah kematian tuan. Sosok tu bergentayangan nak cari tuan baru. Kebetulan Abang Syukur ada aura wangi, sebab tu sosok tu mula ikut Abang Syukur. Sebenarnya Pak Cik A yang bagi
kata ustaz tentang sosok putih tu tanpa pengetahuan Pakcik B. Mereka bercerita belakang Pakcik B sebab tak nak Pakcik B rasa tersinggung kerana gagal buat pendinding nenek malam tu. Dan sekarang Pakcik A tengah berusaha selesaikan masalah yang Abang Syukur hadapi tanpa libatkan Pakcik B. Biarkan Pakcik B usaha cara dia. Abang Syukur setuju dengan Ustaz A dan minta Ustaz A bagi tahu Pakcik B yang Abang Syukur masih perlukan dia dan berharap Pakcik B tak kecil hati dengan sikap Abang Syukur yang mungkin agak biadab atau kasar. Lepas sarapan, sebelum pulang, Abang Syukur bagi satu sampul surat yang Abah kirim untuk Pakcik C dengan anak-anak tahfiznya. Dalam perjalanan pulang, Abang Syukur telefon kawan dia bernama Sarip yang tahu sebersikit tentang makhluk-makhluk gaib ni. Dia nak ajak jumpa. Lepas tu Abang Syukur terus ke tempat Sarip. Sampai je dekat sana, perkataan pertama yang keluar dari mulut Sarip ialah, "Awek mana yang kau bawa ni?" Abang Syukur toleh dan tercari-cari dalam kereta awek yang dimaksudkan. Tak ada sesiapa pun dalam kereta dia. Kemudian Abang Syukur duduk berbual dan bagi tahu masalah yang dia hadapi. Kata Sarip, pendamping nenek tu sebenar-benarnya dah lemah sebab dah lama tak dibela, dan Sarip tak berapa setuju bila Abang Syukur nak ambil pendamping tu, walaupun memang itu saja satu-satunya jalan untuk buang pendamping tersebut dan bagi amaran pada Abang Syukur supaya jangan seronok sangat bila dia terima pendamping tu, sebab akan jadi satu masalah baru pula bila nak buangnya. Memang pendamping tu boleh disuruh-suruh kalau dah sah jadi hak Abang Syukur, tapi setiap kerja tu ada harga yang patut dibayar dan bayarannya bukan murah. Kemudian Abang Syukur tanya tentang sosok putih yang ikut dia tu. Kata Sarip, sosok putih tu adalah sosok yang bergentayangan nak cari tuan baru, sama macam Ustaz A bagi tahu tadi. Sarip tanya Abang Syukur, pernah nampak wajah sosok putih tu? Abang Syukur cakap dia pernah nampak sekali je masa dalam bilik nenek. Tu pun nampak mata je berwarna merah dalam sama cahaya lampu. Seluruh wajahnya Abang Syukur tak pernah nampak lagi sebab tertutup dengan rambut. Sarip cakap kalau Abang Syukur nak tengok wajah sosok putih tu boleh, tapi dengan syarat jangan pingsan. Abang Syukur tak nak sebab dia tahu bukan cantik pun wajah sosok putih tu. Bila Abang Syukur tanya macam mana nak pastikan sosok tu tak ikut dia, Sarip tak tahu. Bab ni dia tak dapat bantu. Maknanya sosok tu akan ikut Abang Syukur sampai Abang Syukur jadi tuan barunya. Lepas berbual dan dapatkan beberapa maklumat, Abang Syukur minta diri untuk balik rumah berehat. Dalam perjalanan pulang, Abang Syukur dapat rasakan ada satu sosok duduk sebelah dia. Bila Abang Syukur perhati dekat sebelah, tak ada apa-apa pula. Lepas tu Abang Syukur kata pada sosok tu, jangan ganggu dan jangan ikut dia. Kalau nak ikut juga, jangan tunjukkan diri. Abang Syukur tengok jam, dah dekat nak masuk waktu asar. Dia terus masuk perkarangan masjid. Baru je Abang Syukur keluar dari kereta, azan asar berkumandang. Dalam hati Abang Syukur berharap sosok putih tu akan terbakar dan tak ikut dia lagi. Lepas solat, Abang Syukur buka je pintu kereta. Semerbak bau bangkai keluar dengan hawa panas dalam kereta. Sampaikan orang yang parking kereta sebelah kereta Abang Syukur pun bau. Dia tanya ada bangkai tikus kot sambil jenguk dalam kereta. Abang Syukur terpaksa buka semua pintu untuk hilangkan bau bangkai tu. Masa Abang Syukur biarkan semua pintu kereta dia terbuka, datang beberapa jemaah bertanya apa yang berlaku. Ada juga yang tanya dah jumpa ke tikusnya. Tiba-tiba datang seorang lelaki, mungkin sebaya dengan Abang Syukur atau tua beberapa tahun, perkenalkan dirinya sebagai Saiful. Dia pegang bahu Abang Syukur sambil berkata bau tu adalah bau makhluk yang tumpang kereta Abang Syukur tadi. Mungkin sosok tu kepanasan dengar azan berkumandang hingga tinggalkan bau macam tu. Abang Syukur mengiyakan je dan bagi tahu sebelum dia masuk ke pekarangan masjid memang ada sosok yang mengikut dia. Kemudian Saiful berjalan depan kereta. Lepas tu dia menyangkung sambil tangan kanannya diletakkan atas bonet depan dan baca beberapa ayat Al-Quran. Lepas baca, dia tepuk bonet depan 3 kali. Kemudian ambil air mineral dan bacakan sesuatu pada air tu, lalu disimbahkan atas bumbung kereta. Bau yang menyengat tadi terus hilang. Abang Syukur ucapkan terima kasih dan minta nombor telefon Saiful. Sebelum berpisah, Abang Syukur kata dia akan telefon Saiful nanti pukul 9 malam. Lepas bagi makanan pada pengawal dan nurse, Abang Syukur masuk bilik nenek dan ternampak ada seorang perempuan tengah duduk berbual dengan nenek. Abang Syukur bagi salam tapi tak dijawab. Bila Abang Syukur nak datang dekat katil nenek, perempuan tu terus bangun, pandang Abang Syukur sambil menyeringai.
Lepas tu dia pusingkan badan dan keluar tembus tingkap tepi bilik air. Abang Syukur terkejut. Perempuan tu berkebaya, bersanggul. Wajahnya tak menakutkan, tapi bukan orang. Lepas selimutkan nenek dan matikan lampu, Abang Syukur keluar menuju ke bilik bapak Karim. Intai ikut kaca pintu. Karim tak ada dekat dalam. Abang Syukur pergi stesen nurse bagi tahu dia nak keluar kejap. Sampai dekat bawah, Abang Syukur nampak Karim baru sampai dari kantin beli makanan dan suruh Abang Syukur tunggu kejap. Dia nak naik atas hantar makanan. Dekat kedai minuman, Karim cakap waktu subuh semalam, masa Abang Syukur tengah tidur depan stesen nurse, dia nampak ada sosok wanita tua tengah perhati Abang Syukur tengah tidur. Betul-betul belakang Abang Syukur. Abang Syukur bagi tahu Karim, sosok yang dia nampak tu nak Abang Syukur jadi tuan barunya. Lepas minum, mereka balik semula ke hospital. Dalam perjalanan tu, tiba-tiba Abang Syukur rasa kereta dia terasa sangat berat. Enjin kereta mengaum sampai keluarkan bau masuk dalam kereta. Abang Syukur terus berhentikan kereta dan buka bonet depan. Mereka berdua keluar, pergi ke bonet depan. Masa Abang Syukur baru nak buka bonet depan keretanya, Karim cuik tangan Abang Syukur sambil tunjuk ke atas bumbung kereta. Abang Syukur nampak atas bumbung tu ada satu tangan besar hitam tekan bumbung kereta dia. Mereka berdua tengok atas. Gelap je, tak nampak apa kecuali sosok tangan tu je. Mereka perhati je tangan tu tekan bumbung kereta sambil sesekali berpandangan sesama sendiri. Abang Syukur tengok jam, dah pukul 12 lebih tengah malam. Kemudian Karim terus laungkan azan sekuat-kuatnya. Habis je azan, tangan tu terus hilang sekelip mata. Lepas tu mereka teruskan perjalanan ke hospital. Tapi bau dalam kereta masih ada, macam bau kentang bakar. Bila tercium bau tu, Karim suruh Abang Syukur terus memandu. Dia tekan cermin pandang belakang tu ke bawah supaya Abang Syukur tak nampak apa-apa dekat belakang. Sampai dekat hospital, Karim suruh Abang Syukur parking kereta bawah lampu dan mereka terus keluar. Lebih kurang jarak 3 meter dari kereta, mereka pandang balik kereta. Dekat dalam tu ada sosok pocong tengah duduk dekat kerusi belakang. Kemudian Karim ajak merokok dulu sambil tengok kereta Abang Syukur. Mereka nampak jelas pocong tu dekat dalam kereta. Masa tengah merokok sambil tengok sosok pocong tu, Karim cuik bahu Abang Syukur, tunjuk ke arah berlainan. Abang Syukur nampak sosok putih pada pandangan dia, tapi sosok wanita tua pada pandangan Karim. Kemudian tanpa sengaja, Abang Syukur suruh sosok putih tu halau pocong yang ada dalam kereta dia. Sekelip mata pocong tu terus hilang. Karim tepuk dahi akibat keperbuatan Abang Syukur tu. Lepas merokok, mereka naik atas. Dalam perjalanan naik tu, Karim cakap Abang Syukur sebenarnya dah buka jalan pada sosok wanita tu, atau sosok putih pada pandangan Abang Syukur lah. Baru Abang Syukur tersedar dia dah guna sosok putih tersebut. Malam tu tak ada apa-apa kejadian berlaku sampai ke pagi. Pagi tu Pok dia datang awal untuk gantikan Abang Syukur. Lepas Pok dia kejut, Abang Syukur rasa sengal dekat bahagian leher dan pergelangan tangan. Mungkin sebab tidur atas kerusi malas, badan terasa berat. Lepas berbual kejap, Abang Syukur balik rumah. Dalam perjalanan balik tu, Ustaz A ajak jumpa. Abang Syukur balik dulu bersihkan diri dan keluar semula jumpa Ustaz A. Sampai dekat tempat yang dijanjikan, Ustaz dan Pakcik A dah ada. Bila nampak Abang Syukur sampai, Pakcik A terus tegur Abang Syukur, kenapa bagi ruang pada sosok yang tengah duduk atas bahu dia tu. Pakcik A nampak sosok tu, tapi Abang Syukur tak nampak apa-apa dan memang badan dia terasa berat. Kemudian Abang Syukur ceritakan apa yang berlaku malam tadi dan sebenarnya tanpa sengaja dia dah suruh sosok tu halau pocong yang ada dalam kereta dia. Lepas tu Pakcik A bacakan beberapa potong ayat dan sapu pada bahu Abang Syukur. Serta-merta Abang Syukur rasa bahu dia ringan dan segar. Pakcik A nasihatkan Abang Syukur supaya jangan lupa baca Bismillah 5 bila nak mulakan sesuatu, dan yang penting sentiasa baca ayat kursi sebelum masuk kawasan hospital. Pukul 9 malam, Abang Syukur dah sampai hospital. Masa tengah bersiap-siap nak tengok TV, Abang Syukur terdengar bunyi rintihan macam orang tengah menangis tersedu-sedu. Halus je bunyinya. Terus Abang Syukur teringat kata-kata orang tua, kalau kita dengar suara tu jauh, maknanya dia dekat dengan kita. Abang Syukur terus bangun dan perhati sekeliling. Tak ada apa-apa yang dia nampak, tapi bunyi tu masih kedengaran sayup-sayup je menangis dan merintih macam betul-betul berada dalam kesedihan yang amat sangat. Abang Syukur buat tak tahu je. Dia tengok TV sampai tertidur. Pagi tu lepas puasa sampai, Abang Syukur terus balik nak berehat. Malam nanti nak datang lagi. Masa dah balik,
Abah telefon ajak sarapan sama-sama. Abah Syukur iakan je dan menuju ke tempat yang dijanjikan. Dalam perjalanan tu, Abah Syukur rasa macam ada sesuatu dengan dia dalam kereta, tapi dia tak nampak apa-apa. Dengar suara rintihan je, bunyinya macam dekat belakang Abah Syukur. Dia tak pedulikan suara tu dan teruskan perjalanan. Sampai dekat tempat sarapan, Abang Syukur tengok Abah dan yang lain-lain, termasuk Saiful yang dijumpa dekat masjid tu, ada. Dari jauh, Abang Syukur tengok Saiful dengan kemusykilan. Siapa dia dan Abah kenal ke? Setelah bersalaman, Abah perkenalkan Saiful pada Abang Syukur. Saiful ni anak sahabat Abah. Abang Syukur bagi tahulah yang dia pernah jumpa Saiful sebelum ni. Pok dia bagi tahu tujuan Abah ajak sarapan sama-sama ni adalah nak minta nasihat dan pandangan dari Saiful tentang kejadian-kejadian yang Abang Syukur alami. Kata Saiful, dia bukan perawat tapi boleh bantu untuk halang gangguan makhluk-makhluk gaib ni. Abang Syukur bagi tahu tentang sosok putih yang ikut dia dan suara rintihan yang dia dengar malam tadi dan tadi dalam kereta masa dalam perjalanan ke tempat sarapan. Kata Saiful, sosok putih tu berupa wanita tua yang tengah cari tuan baru, dan kebetulan Abang Syukur ada satu aura yang menyenangkan bagi spesies mereka. Kemudian Saiful tunjuk kereta Abang Syukur dan bagi tahu sosok wanita tua tu ada dekat belakang kerusi pemandu. Mereka semua tengok kereta Abang Syukur. Dari 6 orang yang ada dekat situ, hanya 4 orang je yang nampak. 2 lagi tak nampak apa-apa. Abang Syukur dan Abah nampak sosok putih. Pok dia nampak Pontianak. Pak Habib dan Ami Ahmad tak nampak apa-apa. Saiful nampak sosok wanita tua. Kemudian Saiful minta sebotol air mineral dan bacakan sesuatu. Lepas tu dia suruh Abang Syukur siram air tu atas bumbung kereta dan pecikkan sikit dalam kereta. Bila dah selesai, Abang Syukur tanya tentang keadaan nenek dan ceritakan tentang Candani dan pendamping nenek. Seperti Ustaz dan Pakcik A, Saiful pun berpendapat tak ada jalan lain selain terima dulu pendamping tu kemudian baru dibuang. Cuma Saiful risau kalau Abang Syukur rasa perlukan benda tu dan itu akan menyusahkan proses untuk membuangnya. Perasaan memerlukan tu akan datang dengan berbagai-bagai cara dan dugaan. Jadi Abang Syukur dinasihatkan supaya berhati-hati sebelum terima dia. Lepas sarapan, mereka menuju ke hospital. Abang Syukur balik ke rumah. Dalam perjalanan balik, tak ada apa-apa yang Abang Syukur rasa dan dengar. Semuanya kembali macam biasa. Baru je Abang Syukur nak belok masuk kawasan rumah, Pok dia telefon suruh Abang Syukur beli ubat nenek sebab ubatnya dah habis. Abang Syukur rasa pelik sebab ingat dia ubat-ubat yang dia beli tu boleh bertahan selama seminggu dan dia baru je beli 2 hari lepas. Abang Syukur terus menuju ke farmasi nak beli ubat. Lepas tu dia hantar ke hospital. Disebabkan parking penuh, Abang Syukur terpaksa parking kereta jauh sikit dari bangunan wad nenek. Abang Syukur ikut laluan yang agak jauh melepasi wad-wad biasa dan klinik sebelum sampai ke bangunan wad nenek. Dekat satu laluan, Abang Syukur tengok ada 2 pembantu hospital tengah tolak stretcher yang menutupi jasad seseorang. Cuma yang Abang Syukur pelik, dia nampak ada sosok budak tengah mencangkung atas jasad tu. Abang Syukur terus berhenti dan tengok betul-betul apa yang dia nampak tu. Budak tu menyangkung sambil pandang depan dengan matanya tak berkedip. Matanya hitam dan seluruh badannya macam baru lepas jatuh dalam tong tepung putih yang mengelupas. Abang Syukur tengok 2 pembantu hospital tolak stretcher tu tanpa hiraukan budak tu. Mungkin mereka tak nampak. Abang Syukur terus menuju ke bangunan wad nenek. Sampai dekat depan stretcher pengawal, tak ada sesiapa. Abang Syukur terus naik dan jumpa Pok dia nak bagi ubat nenek. Masa Abang Syukur nak masukkan ubat-ubat yang dia beli tu dalam almari, dia tengok banyak botol-botol ubat dekat situ. Abang Syukur bagi tahulah Pok dia. Bila Pok dia tengok tempat ubat-ubat tu, dia bersumpah. Katanya tadi masa dia nak bersihkan luka nenek, ada 1 botol je yang tinggal. Itu pun dah separuh dalam lemari tu. Bukan dia je yang tengok botol tu tinggal 1, ada 2 orang lagi nurse yang tengok. Pok dia tak puas hati. Dia keluar dan masuk semula dengan 2 orang nurse tadi. 2 orang nurse tu pun kehairanan. Abang Syukur letak ubat-ubat tu dan ajak Pok dia pergi kantin minum. Selesai minum, naik semula bilik nenek. Lepas tu Abang Syukur suruh Pok dia tunggu sampai dia datang pukul 9 malam nanti, baru Pok dia boleh balik. Pukul 9 malam, bila Abang Syukur sampai bilik nenek, dia tengok Pok dia tak ada dekat situ. Abang Syukur telefon dia. Pok dia cakap pukul 7 tadi dia dah balik. Abang Syukur hanya mampu gelengkan kepala dengan gelagat bapak saudara dia tu. Masa Abang Syukur tengah berbual dengan nenek, tiba-tiba ada 1 sosok wanita masuk dan duduk dekat bahagian kaki katil nenek. Dia tersenyum tengok nenek dan mereka berbual macam sahabat lama. Wanita tu papah bahu nenek untuk dudukkan nenek. Abang Syukur macam terpukau tengok kejadian tu. Lepas nenek duduk,
Dia bersuara, "Kau kenal kan ni cucu sulung aku?" "Ya." "Bang, inilah kawan nenek, Chandani nama dia. Itu hari ada beritahu nenek nak ambil saya je." "Janganlah takut, saya baik. Saya cuma membantu je." Abang Syukur diam je. Tiba-tiba sosok tu berdiri, datang dekat badan Abang Syukur sambil hidu bahu dan muka dia. Abang Syukur masih diam, tak bergerak sikit pun. Tiba-tiba Abang Syukur dikejutkan oleh nurse yang datang nak ambil data nenek. Sebab Abang Syukur tertidur tepi katil nenek dan halang mereka nak ambil data. Abang Syukur bangun sambil berfikir, bila masa dia tidur? Abang Syukur tengok jam, dah pukul 11 malam. Tadi si ingat Abang Syukur dia berbual dengan nenek dalam pukul 9 lebih sikit. Bila masa dia tertidur? Malam tu Abang Syukur rasa suasana lain dari malam-malam sebelumnya. Terasa tenang, tak ada rasa takut atau kepenatan. Kemudian Abang Syukur keluar pergi beli kopi dekat vending machine dan masuk semula tengok TV sampai pagi. Paginya macam biasa, Pok Su sampai, Abang Syukur balik. Dalam perjalanan balik, Abah telefon ajak sarapan. Abang Syukur tak ceritakan apa yang jadi malam tadi pada Abah masa sarapan tu. Lepas sarapan, Abang Syukur terus balik rumah. Dari sarapan tadi sampai dalam perjalanan balik ni, Abang Syukur asyik terfikir tentang kejadian malam tadi. Sebenarnya, lepas kejadian Chandani muncul tu, ada beberapa perkara Abang Syukur langsung tak ingat. Adakah dia bermimpi atau itu kejadian nyata? Susah Abang Syukur nak tafsirkan. Mimpi tapi macam nyata, nyata tapi rasa macam bermimpi. Masa Abang Syukur tengah mengelamun sambil bawa kereta tu, tiba-tiba Sarip telefon suruh datang ke bengkel dia. Sampai dekat bengkel, Sarip suruh Abang Syukur duduk dan terus pegang leher Abang Syukur dari belakang sambil baca sesuatu. Abang Syukur tanya kenapa, tapi dia tak menjawab. Lepas selesai baca, Sarip kata malam tadi dia dengan seorang lagi kawan Abang Syukur datang hospital nak melawat nenek. Lepas tu nak ajak Abang Syukur keluar minum. Bila sampai depan pintu bilik nenek, Sarip nampak dari kaca pintu Abang Syukur tengah bercakap dengan seorang wanita tua hodoh. Hanya tinggal tulang je. Dia tengok Abang Syukur berdiri terkaku je. Kemudian Sarip tinggalkan bilik nenek dan dapat rasakan Abang Syukur mungkin kerasukan atau ada benda yang menempel dekat badan Abang Syukur. Pagi tu Sarip cuba buang apa yang melekat dekat badan Abang Syukur. Abang Syukur bagi tahu Sarip, malam tadi dia nampak seorang wanita sebaru baya. Elok penampilannya, tak macam Sarip nampak. Lepas Sarip selesai baca sesuatu pada Abang Syukur, dia rasa sangat mengantuk dan terlalu penat, macam tak tidur malam tadi. Lepas tu Sarip suruh Abang Syukur balik dan mandi dulu sebelum tidur. Sampai dekat rumah, lepas mandi, Abang Syukur cuba tidur. Rasanya baru dalam 10-15 minit Abang Syukur baring, dia terasa macam badan dia kena hempap, tak mampu bergerak. Abang Syukur sedar mata boleh buka. Dia nampak ada satu sosok hitam tengah mencangkung atas dada dia sambil tenung muka Abang Syukur dengan wajah yang mengerikan. Alionya meleleh keluar dari tepi mulutnya yang koyak dan matanya merah menyala. Abang Syukur nak menangis tak boleh menangis, nak menjerit tak keluar suara. Akhirnya Abang Syukur ulang-ulang baca Ayatul Kursi dan Bismillah 5. Setiap kali Abang Syukur baca Ayatul Kursi, makhluk tu hanya ketawa terbahak-bahak macam ejek dia. Mungkin bacaan Abang Syukur salah agaknya. Bila Abang Syukur baca Bismillah 5, makhluk tu memukul-mukul kepalanya macam kesakitan. Setengah jam kemudian, makhluk tu hilang. Tak cukup nafas Abang Syukur masa tu. Dia tengok jam, dah pukul 1 tengah hari. Dia bangun, terus bersiap-siap nak solat Zuhur dan telefon Ustaz A ajak jumpa. Lepas solat Zuhur, Abang Syukur keluar pergi jumpa Ustaz A dan berharap Ustaz bawa Pakcik A sekali. Dalam perjalanan, Abang Syukur rasa lain. Dia jadi senang nak marah. Lampu merah pun dia maki. Abang Syukur cuba kawal emosi tapi tak mampu. Sampai je dekat tempat yang dijanjikan, Abang Syukur terus ceritakan semuanya. Dari jumpa Chandani malam tadi sampai dia kena tindih tadi. Ustaz dan Pakcik A suruh Abang Syukur bersabar, tapi Abang Syukur terus hamburkan mereka dengan kata-kata yang tak sepatutnya. Abang Syukur sedar tapi dia tak dapat kawal emosi dia. Abang Syukur jadi biadab. Mujur Ustaz dan Pakcik A faham situasi Abang Syukur. Masa Abang Syukur tengah marah tu, Ustaz A sembur muka Abang Syukur dengan air. Kemudian Abang Syukur tenang semula dan mampu kawal emosi. Ustaz A kata malam nanti dia akan teman Abang Syukur jaga nenek sebagai langkah berjaga-jaga. Abang Syukur setuju. Kata Pakcik A, selain Chandani, ada beberapa sosok lain yang nak menumpang dalam badan Abang Syukur. Disebabkan banyak tenaga-tenaga negatif yang berlawanan sesama sendiri untuk kuasai Abang Syukur, dia yang jadi mangsa. Dekat nak masuk waktu asar,
mereka beredar. Abang Syukur terus balik ke rumah nak bersiap-siap untuk jaga nenek malam nanti. Malam tu, macam biasa, pukul 9 malam, Abang Syukur dah sampai bilik nenek. Lepas betulkan selimut dan berbual dengan nenek sampai nenek tertidur, Abang Syukur tenung muka nenek dia sedalam-dalamnya. Ada rasa kesian dan teringat kenangan dengan nenek dari Abang Syukur kecil hinggalah dia besar. Gelak tawa makanan kegemaran yang selalu nenek masakkan untuk Abang Syukur bila datang rumah nenek. Belum pernah walau sekalipun dia marah Abang Syukur kecuali beberapa malam dulu. Itu pun Abang Syukur tahu itu bukan nenek. Lepas tu Abang Syukur keluar ke stesen nurse. Dekat situ dah ada Ustaz dan Pakcik A menunggu. Ustaz tepuk bahu Abang Syukur dan suruh dia banyak bersabar. Mungkin Ustaz nampak mata Abang Syukur merah tahan sedih tadi. Lepas tu mereka bertiga keluar minum. Sampai dekat kedai minum, Pakcik A tanya Abang Syukur, dia betul-betul dah bersedia ke nak ambil pendamping nenek dan redha dengan permergian nenek lepas Abang Syukur ambil pendamping tu. Abang Syukur hanya menjawab, bukan malam ni tapi malam esok. Kemudian Abang Syukur minta kepastian dari Ustaz dan Pakcik A. Lepas dah ambil pendamping tu, betul-betul boleh buang ke pendamping tu dari diri dia. Mereka berdua hanya jawab insya-Allah je. Satu jawapan yang Abang Syukur tahu, 50-50 berjaya atau tak. Apapun, Abang Syukur pasrah demi nenek. Pukul 12 malam, mereka balik semula ke hospital. Dalam perjalanan, tiba-tiba Pakcik A kata ada yang menumpang dan suruh Abang Syukur teruskan perjalanan tanpa toleh ke belakang. Tiba-tiba mereka dengar ada satu suara mendayu macam tengah meratap kesedihan. Pakcik A suruh Abang Syukur fokus bawa kereta dan jangan pedulikan suara rintihan tu. Abang Syukur rasa macam dibuai perasaan bila dengar rintihan tu. Rasa kasihan yang amat sangat. Mungkin sebab tengok Abang Syukur tak fokus bawa kereta, Ustaz A terus baca Bismillah dengan kuat. Abang Syukur terus terperanjat dan macam baru tersedar dari lamunan. Bila sampai dekat pekarangan hospital, Pakcik A suruh Abang Syukur parking kereta jauh sikit dari tempat biasa. Lepas parking, mereka turun menuju ke bangunan wad nenek. Ustaz A jalan depan, Pakcik A jalan belakang. Mereka macam mengawasi Abang Syukur. Jarak dari tempat Abang Syukur parking kereta mungkin lebih kurang 100 meter je, tapi Abang Syukur rasa jauh sangat. Masa jalan tu, Abang Syukur cuba berbual dengan Ustaz dan Pakcik A, tapi mereka berdua buat tak tahu je. Dekat nak sampai bangunan wad nenek, tiba-tiba Ustaz A berhenti. Serentak mereka berdua berhenti juga. Abang Syukur tengok Ustaz kutip batu kemudian teruskan perjalanan. Sampai dekat stesen pengawal, Pakcik A suruh Abang Syukur dengan Ustaz duduk dekat situ dulu sementara Pakcik A naik ke tingkat 4. Abang Syukur tanya Ustaz, Pakcik A nak buat apa? Ustaz A hanya tersenyum je. Kemudian Abang Syukur pergi merokok sementara tunggu Pakcik A. Masa tengah merokok, Abang Syukur nampak sosok hitam yang tindih dia kemarin tengah perhati dia dari jauh. Abang Syukur buat tak tahu je. Tiba-tiba Pakcik A tepuk bahu Abang Syukur dari belakang. Sambil Pakcik A nyalakan rokok, dia cakap sekarang ni mungkin Abang Syukur berada dalam persimpangan dan suruh Abang Syukur yakin dan redha dengan segala ketentuan. Selang beberapa minit, datang pula pengawal nak merokok. Tapi bila dia datang dekat, Pakcik A halau pengawal tu pergi dengan kasar. Abang Syukur terperanjat dan tanya kenapa. Pakcik A tarik hidung Abang Syukur antara dua mata ni. Kemudian Abang Syukur nampak pengawal tu dah bertukar jadi pocong. Kata Pakcik A, itulah makhluk yang selalu menyerupai Abang Syukur untuk jadikan Abang Syukur ni tuan barunya. Tak lama kemudian, Abang Syukur dengar macam ada benda yang dicampak dekat tempat mereka merokok tu. Bila perhati dekat bunyi tu, mereka nampak Ustaz A tengah baling pocong tersebut dengan batu yang dikutip tadi. Pocong tu terus hilang, tinggalkan bau bangkai yang sangat kuat. Mereka terus beredar dari tempat tu sebab tak tahan bau busuk. Malam tu Abang Syukur, Ustaz dan Pakcik A duduk dalam bilik nenek. Abang Syukur bentang tikar untuk mereka duduk sambil berbual. Dalam pukul 3 pagi, masa Abang Syukur tengah tidur, Ustaz kejut dia sebab ada satu sosok wanita tengah duduk berbual dengan nenek. Ustaz A bagi isyarat supaya Abang Syukur biarkan mereka berbual. Tapi tak lama lepas tu, mereka dengar hilayan ketawa yang bergema dari sosok wanita tu. Mereka terus tutup telinga dan keluar dari bilik nenek. Sampai dekat stesen nurse, mereka tanya nurse dekat situ, ada dengar tak bunyi hilayan ketawa tadi? Nurse tu kata tak dengar apa-apa. Kalau ikutkan gaya ketawanya, jangan kata satu tingkat, satu bangunan pun boleh dengar. Kemudian Pakcik A ajak Abang Syukur dan Ustaz turun merokok. Sampai dekat stesen pengawal dekat bawah, dua orang pengawal macam dalam ketakutan. Bila tanya, mereka kata tadi mereka dengar hilayan ketawa dari arah belakang hospital. Dua orang pengawal lagi pergi meronda. Sambil merokok,
Ustaz A bagi tahu macam mana makhluk gaib tu cuba permainkan manusia dengan helah-helah macam tu. Sebab tu orang kata orang yang dengar suara-suara aneh tu sebagai orang gila, sebab mereka tak dengar apa yang orang tu dengar. Lepas merokok, mereka duduk depan stesen pengawal. Pakcik A pergi beli air tin dekat vending machine. Kemudian mereka minum sambil berbual. Masa tengah berbual, dua orang pengawal yang pergi meronda tadi balik semula ke stesen dalam keadaan tergesa-gesa macam ketakutan. Lepas ditenangkan, mereka kata tadi masa dekat tingkat 1 mereka berpecah pergi meronda. Seorang ke wing kanan dan seorang lagi ke wing kiri. Dekat wing kiri tingkat 1 tempat pengurusan hospital, dekat wing kanan pula makmal. Pengawal yang berada dekat wing kiri nampak ada satu ruangan tu lampunya menyala dan terdengar bunyi mesin printer tengah buat operasi. Tanpa syak apa-apa, dia pergi ke ruangan berlampu tu nak tengok siapa yang buat kerja pagi-pagi buta macam ni. Bila dah dekat, tiba-tiba lampu terpadam dan pengawal tu rasa ada yang peluk dia dari belakang. Pengawal tu terus meronta nak lepaskan diri untuk lari dari situ. Sampai depan lift, dia tengok ada pengawal seorang lagi tengah berdiri. Dia pun tegur pengawal tu. Bila pengawal yang dia tegur tu toleh, nampak jelas mukanya hancur tak berbentuk dengan darah menitis-nitis. Cepat-cepat dia tekan lift turun ke bawah. Pengawal seorang lagi tu pula, masa dalam perjalanan ke lift, dia nampak pengawal yang satu lagi tu tengah kelang kabut tekan butang lift. Bila dia tegur, pengawal tu terus lari ikut tangga kecemasan. Pengawal yang seorang lagi ni kejarlah kawannya dari belakang. Pengawal tu lari sebab dia ingat yang muka hancur tu cuba datang dekat dia. Mereka semua duduk dekat stesen pengawal tu hingga tarahim subuh berkumandang. Kemudian Ustaz dan Pakcik A minta diri untuk pulang. Abang Syukur pula naik bilik nenek nak bersiap-siap balik berehat. Sampai dekat bilik nenek, Abang Syukur tengok nurse tengah ambil data nenek. Abang Syukur lipat, simpan tikar dan tunggu Pok Su sampai. Kemudian Abang Syukur balik rehatkan diri untuk persiapan mental malam nanti. Abah ajak makan tengah hari sama-sama. Masa makan, Abah bagi tahu dia dah suruh penggali kubur gali kubur untuk nenek sebelah kubur atuk. Abah tanya, "Betul ke kau dah bersedia?" "Ya." Lepas makan, Abang Syukur bungkus makanan untuk Pok dia dekat hospital. Lepas hantar makanan, Abang Syukur balik rumah untuk berehat dan bersiap-siap nak balik KL esok pagi lepas jaga nenek. Pukul 9 malam, Abang Syukur sampai hospital. Masuk je bilik nenek, dia terus berdiri sebelah katil dan genggam tangan nenek dengan tangan kanan. Tangan kiri usap rambut nenek. Abang Syukur cium kening nenek kemudian bisikkan ke telinga nenek, "Nek, abang ambil barang nenek ya. Nenek lepaskan pada abang." Abang Syukur tengok air mata nenek jatuh sambil genggam erat tangan Abang Syukur dan ucap, "Terima kasih bang," sambil tarik tangan Abang Syukur supaya dia rendahkan muka. Abang Syukur biarkan nenek cium muka dan dahi dia. Kemudian nenek pejamkan mata untuk tidur. Tak lama lepas tu, Abang Syukur rasa badan dia panas dan macam terasa mual nak muntah, tapi tak keluar apa-apa. Kemudian Abang Syukur rasa sangat mengantuk. Dia duduk atas kerusi malas sambil tengok TV sampai tertidur. Dalam pukul 4 pagi, Abang Syukur terbangun bila rasa ada hembusan nafas dekat muka dia. Abang Syukur buka mata dan nampak dekat depan muka dia dalam jarak 5-6 inci ada muka seorang perempuan yang sangat buruk dan berdarah. Perempuan hodoh tu tersenyum tengok muka Abang Syukur. Abang Syukur cuba cari badan perempuan hodoh tu tapi tak ada, hanya muka je tanpa badan. 5 minit kemudian wajah tu terus hilang. Abang Syukur terus bangun pergi bilik air basuh muka. Lepas basuh muka, Abang Syukur tengok nenek. Nenek tidur nyenyak. Timbul satu perasaan bila tengok wajah nenek, rasa sayu dan sedih. Hanya mampu berdoa supaya nenek dipermudahkan segala urusan. Subuh tu, sebelum keluar dari bilik nenek, Abang Syukur cium nenek dan nenek hanya tersenyum tengok Abang Syukur. Kemudian Abang Syukur pergi ke penghentian bas menuju ke Kuala Lumpur. Sampai je dekat TBS dalam pukul 10 pagi, Pok dia telefon bagi tahu nenek dah meninggal dan akan dikebumikan lepas Zuhur hari tu juga. Abang Syukur suruh mereka jangan tunggu dia, selesaikan urusan nenek dulu. Hari tu Abang Syukur balik dengan adik dia. Sampai rumah Abah, majlis pengebumian dah selesai dan ramai adik-beradik serta saudara mara yang lain ada dekat situ. Abang Syukur bagi salam. Abah sambut salam sambil peluk Abang Syukur. Ramai yang ucapkan takziah. Tak kurang juga yang kata Abang Syukur yang jaga nenek selama 36 malam tapi tak dapat tengok jenazah nenek buat kali terakhir. Tapi Abang Syukur rasa sangat bersyukur dengan apa yang telah berlaku. Abah bisik pada Abang Syukur, "Terima kasih," dan tanya nak buat apa dengan penampian nenek tu. Sambil bergurau, Abang Syukur berkata, "Simpanlah, apa lagi." Al-Fatihah untuk arwah Abah, Pok De dan nenek.
Okey, sampai sini kisah yang dapat saya kongsikan hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ini sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.